Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Saya nak buat satu live ringkas sekarang yang berupa satu pencerahan ringkas dan juga satu pengumuman. Okey. Jadi sementara menunggu lebih ramai masuk, ya, pastikan anda sentiasa melayari thethirdforce.net untuk perkembangan terkini. Sertai saluran Telegram saya Regi J. Siritaudin, dan juga lepas live ini saya akan letak link kepada artikel-artikel berkaitan di ruang tajuk, jadi anda boleh klik dan bacanya. Baik, saya rasa ramai dah masuk. Jadi hari ini live ini adalah berupa pencerahan ringkas dan juga pengumuman. Okey. Baik, saya mulakan dengan tajuk tema kita, live kita, iaitu benarkah Ismail Sabri cuba mengelak daripada menghadiri mesyuarat kabinet Rabu depan. Okey. So ini adalah kesinambungan daripada dua live saya, live semalam dan live sebelumnya, yang anda boleh rujuk di YouTube Regi J. Siritaudin, khususnya live semalam. Okey. Baik, dan sebelum kita masuk tema tu, saya ingin membuat pengumuman bahawa malam ini akan berlaku satu sesi live khas melibatkan saya dan Peguam Tersohor Muhammad Hanif Katri Abdullah, ya. Okey, saya Muhammad Hanif Katri Abdullah, dan juga wakil daripada Piagam Rakyat Rohayuddin Yaakob, ya. Dan bersama juga Faiz Muhammad daripada channel Inspirasiku Mahathir. Butiran lanjut saya tidak tahu sama ada akan disiarkan juga disiarkan di Facebook saya ataupun YouTube saya. Jadi pada pukul 9.30 anda cuba rujuk Facebook saya, Facebook ini Regi J. Siritaudin, ataupun YouTube saya, YouTube Regi J. Siritaudin, bagi melihat jika siaran ini di manakah ianya akan disiarkan. Dan saya rasa ianya turut akan disiarkan di page Inspirasiku Mahathir, tetapi apa pun sentiasa rujuk page ini. Saya akan buat pemberitahuan dalam bentuk bertulis bila saya dapat pengesahan. Baik, itu 9.30. Baik, kita masuk tajuk. Jadi kita ada satu pengumuman semalam, ya, selepas saya membongkarkan bahawa Ismail Sabri, saya difahamkanlah Ismail Sabri ditekan, ya. Saya difahamkan dan saya yakin Ismail Sabri ditekan untuk membincangkan pembubaran parlimen dalam mesyuarat kabinet Rabu depan, dan seterusnya menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Selepas pembongkaran ini dibuat, ya, yang berupa pendapat saya dan berdasarkan maklumat juga, ada laporan rasmi, ya, daripada media rasmi. Ini kita cerita berita harian dan sebagainya lah, okey, yang mengatakan bahawa Ismail Sabri akan mengadakan lawatan rasmi pertamanya selaku Perdana Menteri ke Qatar dan UAE di Timur Tengah lah, selama 5 hari bermula esok, maknanya hari inilah, sebab ini laporan semalam. Jadi bermula hari ini hingga 31 Mac. Jadi 31 Mac adalah hari Khamis, 30 Mac adalah Rabu. Bermakna bermula hari ini hingga Khamis depan, Ismail Sabri telah mengumumkan satu lawatan rasmi sebagai Perdana Menteri ke Qatar dan Emirat Arab Bersatu atau UAE. Bermakna Ismail Sabri tidak akan menghadiri mesyuarat kabinet Rabu depan, ya, atau tidak ada mesyuarat kabinet Rabu depan. Dan sekaligus bermakna, jika laporan ini benar, dan jika benar Ismail Sabri telah keluar negara untuk lawatan rasmi, maka tidak adalah
apa-apa kejutan sehingga hari Khamis, kerana tidak ada mesyuarat kabinet, dan Ismail Sabri juga tidak akan menghadap agung pada hari Rabu. Okey. Jadi ini adalah terkini. Jadi adakah pengumuman ini yang satu petanda bahawa Ismail Sabri ingin elak mesyuarat kabinet dan elak menghadap Yang di-Pertuan Agong Rabu depan kerana tidak ingin bubar parlimen? Itu jadi tanda soal. Okey. Jadi anda boleh rujuk live saya semalam di YouTube Regi J. Siritaudin, di mana saya telah memberitahu bahawa menurut sumber dalaman, perjumpaan rahsia di sebuah hotel melibatkan menteri dan timbalan menteri adalah bagi meyakinkan menteri-menteri yang tidak sehaluan, yang tidak setuju parlimen dibubarkan, agar bersetuju parlimen dibubarkan. Ini adalah kerana berdasarkan pemahaman saya dan maklumat, ini adalah kerana kluster mahkamah ingin memastikan apabila mesyuarat kabinet berlaku Rabu depan, akan berlaku semua menteri UMNO akan setuju sebulat suara dibubarkan parlimen, supaya kemungkinan Ismail Sabri mendapat sokongan majoriti kabinet bagi pembubaran parlimen lebih tinggi. Dan ini sekaligus akan menekan Ismail Sabri untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Dan ini dengan majoriti ini diharapkan Yang di-Pertuan Agong akan setuju untuk adakan pilihan raya. Itu yang saya difahamkan dan itu yang telah saya perjelaskan semalam. Kemudian ada laporan-laporan lain yang timbul selepas live saya. Laporan ni bukannya dari media arus perdana, tapi media-media alternatif, orang-orang yang buat live dan sebagainya, yang mendakwa kononnya ada yang dakwa sebenarnya mesyuarat itu, yang mesyuarat rahsia itu adalah mesyuarat yang dianjurkan oleh Ismail Sabri, bukannya untuk meyakinkan ahli-ahli menteri-menteri UMNO untuk setuju pembubaran parlimen, tetapi sebaliknya untuk meyakinkan mereka bahawa parlimen tidak harus dibubarkan. Jadi sekarang ada orang cakap A, ada orang cakap B. Maklumat saya, ini sebenarnya dianjurkan, biar Ismail Sabri hadir ke tak hadir, tapi ini adalah untuk meyakinkan menteri-menteri perlu bubar parlimen supaya dapat majoriti, supaya Ismail Sabri tertekan untuk menghadap agung dan meminta parlimen dibubar. Dan dengan sokongan majoriti kabinet, diharapkan Yang di-Pertuan Agong setuju untuk adakan pilihan raya. Sebab Yang di-Pertuan Agong dia boleh bubar parlimen sahaja, tetapi tidak semestinya dia setuju pilihan raya. Mungkin dia buat maghiran, atau mungkin dia isytihar darurat politik dan kemudian dia buat maghiran, dan maghiran ni tidak semestinya perlu berakhir 2023, dia boleh lanjut lagi. So kluster mahkamah tertekan dan Ismail Sabri tertekan. Okey. Jadi dengan pengumuman terbaru ni, andai kata benar, sebab ini media arus perdana ni, jadi timbul persoalan lah, adakah Ismail Sabri tidak setuju dengan pembubaran parlimen dan elak daripada mesyuarat kabinet Rabu depan dan menghadap agung. Apa pun maknanya, sampai Khamis depan, sampai 31 Mac, tidak akan ada apa-apa kejutan lah. Selepas itu, sama ada Jumaat ke Sabtu ke Ahad ke Isnin atau Rabu lagi satu, bila ada mesyuarat kabinet lagi satu, akan ada kejutan, kita tak tahu. Tetapi ini yang setakat ini perkembangan terkini. Jadi apa pendapat anda? Apa pendapat anda? Jadi anda boleh luahkan di dalam ruang komen. Saya tidak akan ambil banyak soalan, mungkin 1-2 saya akan jawab. Anda boleh mula bertanya sekarang. Dan pastikan anda rujuk live saya semalam, di mana isu kluster mahkamah terdesak, Ismail Sabri terdesak, mungkin akan berlaku kejutan bulan minggu depan, mungkin akan Ismail Sabri akan bincangkan pembubaran parlimen minggu depan. Semuanya telah saya bincangkan dalam live tersebut. Dan sementara menunggu soalan anda, saya juga ingin memberitahu bahawa saya difahamkanlah, dan ini sebenarnya saya telah jelaskan semalam. Sebenarnya Ismail Sabri boleh sahaja minta Zahid
Okey, kalau saya bubar parlimen, anda perlu beri saya satu kepastian bahawa saya boleh jadi calon Perdana Menteri jika Barisan Nasional menang. Okey? Dan Zahid boleh tolak. Dan saya difahamkan dan saya pun telah diberitahu Zahid memang tidak mampu beri kepastian tu kepada Ismail Sabri, ya, sebab Zahid atau kluster mahkamah ingin calonkan Najib atau Tok Mat Hassan sebagai calon Perdana Menteri andai kata Barisan menang. Jadi nampaknya mungkin ini benar, sebab Ismail Sabri timbul persoalan, adakah Ismail Sabri mengelak mesyuarat kabinet Rabu ni dan tidak ingin pilihan raya diadakan. Maknanya dia nak sambunglah penggal penuh sebagai Perdana Menteri. Ini mungkin satu kemungkinan, tapi Ismail Sabri pun tetap tertekan. Sebab apa? Sekarang Zahid atau kluster mahkamah boleh tunggu je sampai Julai 31, kemudian tarik balik sokongan terhadap Ismail Sabri kerana MOU dah tamat dan tumbangkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Atau risiko lagi satu, Zahid sekarang boleh pergi masuk perjanjian dengan Anwar. Okey, kau nak jadi Perdana Menteri kan? Okey, tak apa. Sekarang kita bersetuju bahawa lepas PRU 15, PKR atau PH kena kerjasama dengan BN bentuk kerajaan. Kemudian bagi satu tempoh tertentu, mungkin separuh penggal, BN calonkan Perdana Menteri. Lepas tu separuh penggal lagi, Anwar boleh jadi Perdana Menteri. Dan jika PH setuju, maka MOU boleh ditarik lebih awal dan kluster mahkamah tarik sokongan dan kerajaan tumbang. Tetapi masih kluster mahkamah masih menanggung risiko jika mereka menumbangkan kerajaan secara paksa. Adakah Agong akan setuju bubar parlimen? Tidak semestinya. Agong boleh buat darurat politik, kemudian buat maghiran, atau Agong boleh bubar parlimen dan buat maghiran. Jadi semua sekarang sedang tertekan. Okey, saya ambil soalan dan saya tidak akan ambil soalan banyak. Jangan lupa rujuk kepada Facebook saya ni. Saya akan membuat pemberitahuan secara bertulis di manakah siaran 9.30 malam ni akan muncul. Adakah di Facebook saya atau di YouTube Regi J. Siritaudin. Tapi yang saya pasti ianya juga akan muncul di page Inspirasiku Mahathir itu. Tapi apa pun saya akan sahkan sebelum 9.30 ya. Okey. Mas Albanj Wahab, andai bubar parlimen, adakah Najib dibenarkan bertanding dalam PRU? Okey, itu sebenarnya terpulang kepada SPR. Berdasarkan keputusan Mahkamah Rayuan yang lepas, Najib, mereka mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Maknanya Najib bersalah, mereka mengekalkan hukuman. Tetapi sementara menunggu keputusan Rayuan Mahkamah Persekutuan, segalanya sudah ditangguh, iaitu hukuman dan juga status Najib bersalah itu sementara waktu tidak ada. Maknanya Najib boleh bertanding, tetapi apapun ia tertakluk kepada keputusan SPR atau Suruhanjaya Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya boleh sahaja menghalang Najib daripada bertanding. Sebab itu kluster mahkamah ada dua calon Perdana Menteri, satu Najib dan satu Tok Mat Hassan. Untuk Tok Mat Hassan berjaya menjadi calon Perdana Menteri, maka Tok Mat Hassan perlu bertanding kerusi parlimen dan menang. Ya, okey. Hentikanlah Jeffrey Rigi, hentikanlah politik acuan UMNO. Baik kabinet yang ada tumpukan penuh perhatian untuk memulihkan ekonomi negara dan memerangi COVID. Okey, Jeffrey, saya tak setuju pilihan raya diadakan. Saya lebih setuju maghiran. Sebab kabinet ni gagal, kerajaan ni gagal, kerajaan Ismail Sabri gagal, kerajaan terdahulu gagal. Itu hakikat. Ekonomi kita mudarat, negara kita mudarat sebab kerajaan-kerajaan ini. Jadi saya tak boleh terima kerajaan ini, tetapi saya juga lebih setuju maghiran berbanding dengan PRU. Tun Perak, Ismail Sabri tidak mendapat mandat untuk menjadi Perdana Menteri selepas PRU 15. Kemungkinan dia perlukan masa atau melengah-lengahkan pembubaran. Itu yang saya rasa. Sekarang, itu yang saya maksudkan lah. Sekarang ada risiko. Okey, Ismail Sabri
andai kata benar dia cuba melengahkan pembubaran, Julai 31 kluster mahkamah boleh tarik je sokongan, kemudian boleh masuk perjanjian dengan Anwar. Okey, mereka hanya perlu memastikan MOU sama ada 31 Julai tidak dilanjutkan ataupun tamat sebelum 31 Julai, itu saja. Jadi sekarang Ismail Sabri nampaknya sedia mengambil risiko. Okey, so apakah kesudahannya? Kita lihatlah. Ini sebenarnya bukan lagi di dalam tangan saya ke tangan siapa ke. Ini sebenarnya sekarang sudah jadi percaturan terdesak kluster mahkamah dan Anwar. Okey. Zamri Osnin yakin benar UMNO BN boleh menang 2/3 majoriti. Ini palsu. Okey. UMNO dia, saya ulang ya, sejelas-jelas mungkin data tidak menipu di Johor menunjukkan dengan jelas apabila peratus yang keluar mengundi terlalu rendah, hampir separuh tak keluar mengundi, itu adalah boikot pengundi. Dan dalam keadaan itu sepatutnya undi popular, peratus undi UMNO undi popular ni meningkat mendadak. Ini tidak. Maknanya jika ramai keluar mengundi hari itu, peratus undi popular UMNO akan jatuh mendadak berbanding PRU 14. Maknanya prestasi UMNO ni dah makin buruk. Dan kalau kita lihat undi yang diperolehi, peratus undi yang diperolehi terlalu kecil. Tak silap saya 30% ke entah berapa. Okey, daripada jumlah undi. Kalau bayangkan, pelik kan, anda menang 2/3, sepatutnya undi anda lebih 50%, mungkin 60%, ya. Ini kecil je peratus undi yang UMNO peroleh. Maknanya sebenar-benarnya UMNO tidak dapat mandat rakyat. Ini yang telah dikhususkan, ditekankan oleh Tengku Razaleh, dan Tengku Razaleh bercakap benar. Cuma rakyat fras, tak ada alternatif formula baru dan sebagainya, maka mereka duduk rumah. Pengundi atas pagar, tidak ada pilihan lain. Okey. Dan UMNO menang atas sebab teknikal. Okey. Di PRU 15, andai katalah kalau ramai keluar alternatif, ada formula baru yang meyakinkan, UMNO sampai berkubur pun boleh. Okey. Jadi jangan terbeli propaganda palsu. Kononnya UMNO ni makin diterima rakyat. Ini palsu, sepalsu-palsu mungkin. Ya, data tidak menipu. Okey, saya ambil satu lagi sebab saya nak beredar awal hari ini. Mustafa Mus, rakyat dah tunjuk respon PRN Johor dengan peratusan keluar mengundi Anmat tidak sesuai dengan PRU. Ya, betul. YDPA sewajarnya merujuk kehendak rakyat. Betul. YDPA, saya berpendapat perlu melihat kepada data tersebut dan mempertimbangkan bahawa sebenarnya rakyat tidak ingin PRU. UMNO kalau menang, dia menang atas teknikal, bukan sebab diterima rakyat. Data menunjukkan UMNO sebenarnya makin ditolak rakyat. Maknanya jika ada satu alternatif dengan formula yang sesuai, yang rakyat kata inilah yang kita tercari-cari, UMNO boleh sampai terkubur terus. Okey. Okey, saya terus ke bawah, saya ambil satu lagi. Saya merasakan Datuk Seri Hamzah Zainuddin susah menang di Parlimen Larut. Apa pendapat Tuan RJ? Saya kurang pasti benda ni. Many years ago, ada satu event Datuk Hamzah buat di Larut. Masa itulah, many years ago, saya ada dalam rombongan itu dan saya lihat pengaruh dia agak kuat. Tapi sekarang saya tak tahu. Saya tidak pasti. Jeffrey Ryan Gate, apa pendapat tuan berkenaan warisan menerima katak lompat baru-baru ni? Adakah ini memberi kesan? Okey, saya dah bertekad isu berkaitan dengan parti-parti alternatif ini yang saya tidak faham sebenarnya apa yang berlaku, dan banyak saya
sudah keliru, saya tidak akan sentuh lagi. Tidak kira lah warisan ke siapa ke, saya tidak akan sentuh lagi, because nanti jadi situasi di mana I am shooting in the dark. Saya cuma akan fokus menjunjung perjuangan Tun kerana saya percaya dengan perjuangan Tun. Setakat itu sahaja. Okay, so I don't know, they sebenarnya they are actually confusing me. Hari itu Warisan buat kenyataan tidak mustahil kerjasama dengan UMNO ke apa. I don't know head or tail what's going on, and sekarang saya tak minta pun nak tahu. Saya just tak nak libatkan diri dalam komen-komen berkaitan dengan alternatif until mungkin dapat satu bayangan, okey, ini yang sedang berlaku. Selagi itu tak nak komen. Ya. Sabarudin Din, kuat kau punya data. Okey, Sabarudin, ini kenyataan tidak benar. Ini bukan saya punya data, ini adalah data pilihan raya. Anda boleh Google, semua penonton boleh Google. Ini adalah daripada SPR, ya. Jadi jangan bijak sikitlah, ya. Okey, saya rasa takat itu saja. Jadi sentiasa cek, ya. Saya akan buat pemberitahuan secara tertulis maklumat lanjut berkenaan dengan sesi 9.30 ini sehingga kita berjumpa 9.30 malam ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.